Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Semoga berada dalam keadaan sihat insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini dapat kita bertemu lagi di dalam PTPR Sirah tahun 4. Insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 7 masih di bawah tajuk Pembangunan Negara Islam, di mana subtopik yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu unit 3, pendidikan. Ustaz harap murid-murid semua telah pun bersedia dengan buku teks sirah masing-masing dan boleh rujuk pada muka surat 46 dan juga muka surat 47. Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mengembangkan agama Islam, seterusnya membina sebuah negara Islam. Pendidikan Al-Quran merupakan pendidikan yang utama yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum menuntut ilmu adalah wajib. Pada peringkat awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Rumah Al-Arqam sebagai pusat pendidikan Al-Quran. Selepas itu, baginda berhijrah ke Madinah. Baginda mendirikan masjid yang berfungsi sebagai tempat penyebaran Islam, yang mana Ustaz telah terangkan perkara tersebut di dalam tajuk pembinaan Islam, pembinaan masjid sebelum ni. Tindakan Rasulullah SAW ini bertujuan untuk mengembangkan Islam dan mengukuhkan kesatuan umat Islam. Pendidikan merupakan asas utama pembentukan tamadun. Firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai kepentingan pendidikan ini ialah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang bermaksud, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq ayat yang pertama. Jadi ayat ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana wahyu yang pertama ini menekankan tentang kepentingan menuntut ilmu. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahawa cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ialah dengan membaca, menulis dan juga memahami apa yang telah kita pelajari. Jadi kalau kita pergi sekolah kan, sebelum kita hidup dalam norma baru kan, kita boleh pergi sekolah. Itu salah satu cara dan usaha untuk kita menuntut ilmu. Tetapi dalam keadaan sekarang macam mana? Dengan cara kita mengikuti kelas PDPR. Pada zaman tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit untuk menulis wahyu yang baginda terima. Murid-murid semua, Al-Quran menghormati dan menghargai orang yang berilmu ni, sehingga mereka yang memperoleh darjat yang tinggi dan mulia. Jadi orang yang berilmu ni memperoleh darjat yang tinggi dan mulia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Di mana ayat tersebut menerangkan tentang apa? Menerangkan bahawa Allah meninggi dan memuliakan darjat orang-orang yang berilmu. Al-Quran adalah panduan bagi umat Islam. Al-Quran juga mampu mendidik manusia menjadi insan yang bertanggungjawab ke atas diri, masyarakat, bangsa dan juga negara. Jadi melalui Al-Quran ni juga dapat membentuk diri kita menjadi manusia yang bertanggungjawab untuk menjaga dan membangunkan agama Islam, untuk membangunkan negara dan juga menjaga diri sendiri. Orang yang paling dekat dengan kebenaran adalah mereka yang mendalami ilmu dan mengamalkannya. Jadi ilmu ni, kita tak boleh ada ilmu je tapi tak amalkan. Ilmu ni perlu
dipelajari dan juga diamalkan dalam kehidupan kita. Baik. Kedudukan ilmu ni sangat tinggi dapat kita lihat di dalam peristiwa. Peristiwa siri peperangan sebelum ini di mana tawanan perang yang terdiri daripada kalangan orang yang terpelajar, orang yang berilmu, mereka boleh menembus untuk dibebaskan dengan cara mengajar, membaca dan menulis kepada kanak-kanak dan orang Islam Madinah. Jadi punya hebatnya, punya tingginya darjat orang yang berilmu ini sehingga kan dia boleh menembus diri dia untuk dibebaskan daripada menjadi tawanan perang dengan mengajar orang lain ilmu yang dia ada. Jadi kita jadilah manusia yang berilmu dan jangan letih untuk menuntut ilmu. Jadi sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.